Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia, segala sentosa bersama saya sekali lagi Izzu Yusof, dan kalau semalam saya dah bersama dengan Saleha dan hari ini kita bertukar orangnya bersama dengan host yang seterusnya. Partner saya, siapa dia? Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Pasha Rahim, pengacara anda. Dalam Apa Khabar Malaysia, kita bersiaran secara langsung ya, Izzu, dari Wisma bernama Kuala Lumpur. Dan kita akan bersiaran selama 1 jam di Apa Khabar Malaysia dari 9 pagi hingga ke 10 pagi, yang mana kita akan membawakan perkembangan berita-berita terkini, berita-berita sensasi, apa yang sedang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan kalau kita lihat pada berita pagi ini, Pasha, apa benda yang boleh kita kongsikan untuk berita pagi ini? Dengan kabarnya ada berita sedih yang ya, bagi saya memang berita yang agak mengejutkan lah. Sejak kebelakangan ini memang kita ada dengar banyak sangat berita-berita tentang pembunuhan yang telah pun berlaku, dan baru-baru ini juga ada satu kes seorang penganggur yang telah menikam ibu kandungnya kerana mendakwa terdengar bisikan bahawa wanita itu menyembah berhala. Mangsa seorang pesara guru, Rozizah Muhammad Dom, maut di tempat kejadian dalam insiden pada kira-kira 3.5 petang semalam di Melaka, Izzu. Jadi suspek sebelum ini pernah mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Melaka. Saya rasa benda ni benda yang penting lah untuk kita bincangkan kan, mengenai kesihatan mental. Sekarang ni banyak tekanan hidup yang mungkin mendesak orang untuk melakukan perkara yang di luar rasional. Jadi saya rasalah kita perlu ada kesedaran tentang kesihatan mental, dan jika ada masalah ke rasa mungkin ada kerisauan ke atau apa-apa pun, tolonglah dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Yang paling penting, Pasha, jangan duduk keseorangan dalam jangan duduk seorang-seorang dalam bilik, jangan terperuk kerana itu boleh mengganggu kita punya kesihatan mental. Kalau kita tengok pada pandemik COVID-19 yang lalu, yang mana rakyat Malaysia tak boleh keluar, ada juga antara salah seorang golongan masa tu jadi student lagi, terperap dalam bilik, tak boleh keluar. Agak lama juga, lebih kurang dalam beberapa minggu sebelum boleh pulang, boleh kata bulan juga. Itu pun boleh jadi punca tekanan juga kan. Betul. Jadi kepada anda di luar sana, sekiranya rasa terganggu emosi dan juga mental, bolehlah dapatkan rawatan bagi memastikan perkara-perkara sebegini tidak berlaku. Betul. Pasha. Jadi jangan dipandang rendah dan juga jangan diambil ringanlah benda ni ya. Baik, bukan sahaja berita itu yang kita dapat lihat pada pagi ini, antaranya kita boleh juga kongsikan kepada anda yang mana Badan Perlindungan Hak Cipta Muzik Berhad MACP kini dalam proses perbincangan untuk melanjutkan tempoh hak cipta karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang bakal berakhir tahun hadapan. Yang mana kalau kita lihat hak cipta ini tempoh matangnya adalah selama 50 tahun, bermula dari tahun 1973 selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramlee meninggal dunia sehingga ke tahun hadapan 2023, dan perkara tersebut akan memberi kesan royaltinya kepada waris keluarga yang mana sekarang ini dimiliki oleh anaknya iaitu Sazali, yang kini hanya mengharapkan royalti dan juga duit daripada belas ihsan Pusat Zakat dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang mana keseluruhan diberikan dari Pusat Zakat dan juga Jabatan Kebajikan adalah sebanyak RM900. Jadi sekiranya royalti ini ditarik semula, Pasha, akan memberi kesan kepada Sazali terutamanya, yang mana beliau tidak boleh bekerja dan mengharapkan duit tersebut untuk menampung kos-kos kehidupan seharian keluarga mereka, dan mereka Sazali tak ada anak. Jadi duit tersebut digunakan untuk kos-kos rawatan, perbelanjaan barang dapur dan sebagainya, dan terutamanya isterinya yang kini menghidapi sakit tulang belakang. Itulah dia. Baiklah, kita ada beberapa topik perbincangan untuk pagi ini. Antaranya kita akan bercakap tentang topik kejuruteraan bioperubatan, dan juga kita akan bercakap tentang, kita ada tetamu undangan khas, filem yang tengah panas sekarang ni. Kalau nak tahu, kenalah tunggu dan tengok. Sebelum tu kita akan tengok ramalan cuaca dan juga berita-berita daripada bilik berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Hanim Junaibi dalam Dari Bilik Berita untuk pagi ini. Malaysia berhasrat untuk mempelbagaikan sumber makanan importnya, termasuk kemungkinan membeli tepung gandum dari Turki ketika dunia terus mengalami kekangan bekalan, lonjakan harga makanan serta inflasi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, aspek jaminan keselamatan makanan juga adalah antara komponen utama dalam beberapa siri pertemuan beliau dengan peneraju industri Republik itu. Selain memperkukuh hubungan dua hala dengan Turki, beliau akan turut memanfaatkan peluang untuk menarik lebih banyak pelaburan dari negara itu. Pengeluaran gandum tahunan Turki mencecah hampir 20 juta tan dan Republik itu merupakan pengeksport bersih komoditi tersebut. Pada 2020, Malaysia mengimport gandum bernilai 1.46 bilion ringgit dan menjadi pengimport ke-38 terbesar dunia bagi komoditi itu. Dan bahan makanan berkenaan itu juga merupakan produk ke-109 paling banyak diimport oleh negara tersebut. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Malaysia mengimport 80% biji gandum dari Australia, manakala selebihnya dari Amerika Syarikat, Kanada dan Ukraine. Ke perkembangan bencana banjir di Baling, Kedah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan segera membina jambatan sementara selepas jambatan Lata Celak di Kampung Iboi runtuh dan dihanyutkan air berikutan banjir dan fenomena kepala air yang berlaku. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata tindakan itu penting untuk memudahkan pergerakan penduduk berulang-alik ke sekolah dan masjid di situ. Sementara lah sebab nak buat jambatan konkrit tu yang solid tu dia memakan masa. Tapi kalau yang itu lambat lah sebab dia nak kira sebut harga, kemudian nak kira konsultan semua tu kan. Jadi kan kita buat yang segera dulu. Datuk Seri Mahathir berkata, segala bantuan berkaitan pembaikan ataupun pembinaan infrastruktur serta rumah yang rosak akibat bencana itu akan dikoordinasi oleh pihak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Dan dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan semua agensi di bawahnya menerusi op bantu baling bagi mengkoordinasi bantuan serta operasi menyelamat mangsa banjir. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata op itu diketuai Ketua Polis Kedah CP Wan Hassan Wan Ahmad melibatkan pelbagai agensi di bawah KDN. 164 pegawai serta anggota PDRM diatur gerak, manakala sebanyak 44 aset kenderaan serta peralatan kecemasan PDRM dihantar ke lokasi bencana, termasuk 4 bot, 8 lori dan 3 kenderaan pacuan 4 roda. Manakala 46 anggota rela juga dikerahkan untuk membantu mangsa banjir di kawasan terlibat dan ditugaskan di pusat pemindahan sementara. Insiden banjir serta fenomena kepala air yang berlaku pada 4 petang semalam di Baling mengakibatkan 3 nyawa terkorban dengan 3 PPS dibuka bagi menempatkan lebih 1,400 mangsa banjir. Dengan itu sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Okey, anda masih lagi bersama saya Pasha dan juga rakan pengacara saya Izu. Siaran secara langsung dari Wisma bernama Apa Khabar Malaysia. Dan Pasha, tadi kita tak sempat sebenarnya nak berkongsikan sekiranya terdapat masalah berkaitan dengan subsidi terdapatnya peniaga-peniaga atau kedai-kedai yang meletakkan harga melebihi daripada harga kawalan maksimum telah diletakkan oleh kerajaan. Anda boleh salurkan aduan ke portal ataupun email iaitu eaduan@kpdnhcp.gov.my ataupun boleh sahaja menghubungi call center mereka iaitu 1-800-886-800 untuk menyalurkan sebarang aduan. Tapi yang paling penting Pasha, bukan saja aduan tapi pelaksanaan penguatkuasaan yang dijalankan itu. Betul tu. Jadi kita sama-sama jalankan tanggungjawab sebagai rakyat. Okey, saya nak tanya dekat Izula. Baru-baru ni kan ada tak guna alat COVID test kit ke ataupun apa-apa alat peranti perubatan macam tu, ada tak? 2 hari lepas. 2 hari lepas. Penembak scan tu.
Oh, Suhu ya? tu, suhu. Okey. Baiklah, topik hari ini kita sebenarnya akan bercerita tentang potensi bioperubatan pasca COVID-19 dan secara khususnya kejuruteraan bioperubatan. Dan hari ini tetamu kita di studio, kita telah pun menjemput Profesor Madya, Teknologis Dr. Nasrul Fazli bin Muhammad Nasir, Ketua Peranti Perubatan dan Sains Hayat dari Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Sukan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Assalamualaikum, selamat datang doktor. Waalaikumsalam, Aisyah. Ya. Sihat ke hari ini? Alhamdulillah, sihat. Okey. Saya pun demam beberapa hari lepas, tapi Alhamdulillah hari ini memang sihat. Okeylah, memang rasanya Sekarang tengah musim. Tengah musim, betul. Demam semua dan sebagainya. Okey, kita nak cerita sikit pasal kejuruteraan bioperubatan ni. Dia sebenarnya di bawah bidang bioteknologi, betul ya? Okey, ini satu isu, bukan satu isu lah, satu perkara yang boleh kita debatkan lah. Sebenarnya kita buat kejuruteraan. Kita buat kejuruteraan. Kalau kita boleh simpulkan lah, sebenarnya ialah gabungan antara kejuruteraan elektronik dan juga mekanikal dan gabungan juga macam kejuruteraan kimia dan juga sedikit unsur-unsur bioteknologi. Dan kalau di US, United States dah lebih kurang daripada tahun 1960-an lagi. Tapi kita di Malaysia ini, kita punya mercu tanda ni apabila kursus ni mula ditawarkan di Universiti Malaya tahun 1997. Kami di UNIMAP bermula pada tahun 2006 lah. Jadi kami ni dah lebih kurang 16 tahun lah telah menawarkan kursus dan program ni peringkat ijazah sarjana muda. Tapi kita dah offer sampai ke peringkat PhD lah. Mungkin doktor boleh kongsikan juga peranan subjek bioperubatan ini sendiri kepada perkembangan dalam perubatan di Malaysia, terutamanya dalam era pasca pandemik COVID-19 ni. Okey, secara umum ya, dia banyaklah kontribusi ataupun sumbangan kan, sebab jika dahulu ni orang yang kata ataupun individu ataupun personel kan yang kata yang bertanggungjawab menjaga barangan perubatan ni daripada background ataupun latar belakang kejuruteraan elektronik, kejuruteraan mekanikal, kadang-kadang doktor sendiri pun dia orang terpaksa lah okeylah nak operate ataupun jaga mesin-mesin yang berada di hospital kan. Tapi kemudiannya orang kata bijak pandai lah, orang kata cendekia kawan dulu dia orang apa kata kalau kita juruskan terus kata bakal graduan ni kepada bidang ini. Jadi situ dah muncul idea kita nak gabungkan ilmu elektronik, ilmu kejuruteraan mekanikal dengan perubatan ni jadi satu kursus. Jadi berbalik kepada pasca Covid ni, saya suka nak sebut tentang apa yang berlaku masa Covid. Semasa Covid ni, kalau ikut data daripada MIDA lah, Malaysian Investment Development Agency, terdapat orang kata ledakan lah dari segi pelaburan daripada sebanyak 7.38 bilion dan 2.92 bilion ni datang daripada pelabur asing. Jadi memang orang kata banyaklah pelaburan seperti dalam pembuatan sarung getah kan, sarung tangan getah, lepas tu macam kit. Tanpa disangka lah, kita sebenarnya ada beberapa produk kit tempatan yang dibuat lah. Macam contohnya brand Selexium, ada Pro Health, macam-macam lah kan. Jadi maknanya kita Malaysia ni mampu lah sebenarnya buat produk-produk macam ni lah kan. Betul. Jadi sebab pasca ni, terus terang saya cakap lah, terus terang saya nak katakan bahawa ada segi mengucupan lah dari segi demand terhadap produk-produk perubatan yang seperti ini. Tapi kita kembali kepada asal. Kepada asal maksud saya macam ni. Selama ni kan kita memang profession ni ataupun bidang ni sebenarnya sentiasa hidup. Sebab orang sentiasa memerlukan produk-produk perubatan sebegini. Macam X-ray, kita guna ultrasound kan. Jadi demand tu ada dan kita punya pasaran graduan kita pun tahun ni meningkat lah berbanding pada tahun-tahun yang lepas. Okey. Saya nak sambung sikit cerita pasal COVID-19 kan. Sebenarnya kalau kita tanya orang di luar sana, bila kita tanya rawatan pesakit-pesakit COVID ni, selalu dia akan fikir doktor, jururawat dan lain-lain kaki tangan hospital. Tapi sebenarnya yang kita tak sedar,
jurusan kejuruteraan bioperubatan ni sebenarnya sangat penting, terutama sekali dalam rawatan pesakit COVID-19 yang tahap 4, tahap 5 yang terpaksa menggunakan ventilator dan sebagainya. Jadi pandangan Prof sendirilah, waktu COVID-19 tengah meningkat, kita ada kekurangan alat-alatan tersebut. Pandangan Prof sendiri, bagaimana Malaysia kita sendiri mungkin di masa hadapan dapat membangunkan mesin itu sendiri tanpa terlalu bergantung kepada negara luar untuk mendapatkan mesin-mesin macam ni? Saya suka poin yang pertama je lah, yang sebutkan tadi. Sebenarnya mereka ni lah wira-wira tak direndang. Jadi saya tahu macam contohnya lah, bekas-bekas saya, bekas-bekas anak murid saya ni, didik saya ni, diorang sama macam doktor jugalah dengan jururawat dan frontliner yang lain kan. Mereka pun tak tidur malam, membetulkan betulkan pastikan mesin tu semua berjalan semua beroperasi, dan mereka juga bertanggungjawab. Walaupun ada orang cakap mereka ni bukan jumpa pasien, tapi sebenarnya jumpa juga. Macam contohnya terpaksa masuk kalau mesin tu berada bersama dengan pasien dan sebagainya. Tapi kita cakap contohnya mereka ni mesin macam ventilator tadi kan, dibawa ke unit penyelenggaraan dan sebagainya kan. Yalah, dalam ventilator tu ada cecair badan semua. Jadi mereka sebenarnya pun terdedah pada bahaya kan. Dan mereka ni antara wira-wira yang tidak didendang lah kan. Jadi maknanya bila sebut tu memang kadang-kadang kita rasa sebab jugalah. Sebab mereka pun tak tidur malam teruk dan sebagainya. Jadi bila ada macam contohnya program macam ni kan, bila kita dedahkan bahawa ada profession macam ni kan, kadang-kadang masyarakat pun tak tahu apa kejutan bioperubatan tu kan. Jadi bila dengar macam ni, ada kerja yang begini ya. Okey, jadi maknanya ini satu pengiktirafan lah pada mereka sebenarnya kan. Jadi saya rasa ini satu usaha yang baik lah sebenarnya, kita nak menonjolkan profession ini kepada masyarakat. Lagi satu tentang masa depan tentang panti-panti buatan. Sebenarnya kerajaan dia kata sedar tentang perkara ini, dan juga saya dengar juga ada beberapa, tapi ini masih lagi di peringkat sulit kan, setengah-setengah syarikat. Tapi saya tahu mereka juga melakukan pendidikan kan, sebab mereka tak mahu rasa mereka dicuri oleh syarikat-syarikat lain kan. Jadi mereka bangunkan juga macam produk macam ventilator, dan macam tadi kan, kita pun tak sedar tiba-tiba ada syarikat Malaysia yang boleh buat kit-kit tersebut. Kita ingat daripada China saja kan, tapi ada. Jadi maksudnya bila berlakunya COVID ni, banyak inovasi-inovasi yang berlaku di negara kita ni. Ya. Mungkin Prof, Doktor boleh kongsikan juga, kalau kita sebut berkaitan dengan COVID-19, ada satu sudut yang melihat bahawa COVID-19 ini merupakan satu tragedi bencana kepada seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat dari sudut perubatan kejuruteraan itu sendiri, yang mana kalau kita lihat di Malaysia telah banyak teknologi-teknologi dibawa masuk, dan hospital ataupun klinik-klinik lama, kita dapat lihat perubahan teknologi itu dipercepatkan prosesnya. Jadi pandangan doktor sendiri, adakah dengan keadaan COVID-19 ini membantu klinik-klinik dan juga hospital untuk bergerak ke hadapan dari segi penggunaan teknologinya itu dalam mengharungi COVID-19 ini? Betul. Macam adalah, walaupun saya tak suka sebut perkara ni lah, macam orang cakap tahu, peperangan ni mencipta inovasi baru kan. Itu sebab kita kadang-kadang teknologi kita ada kan, termasuklah internet semua ni sebenarnya hasil daripada peperangan kan. Tapi begitulah katanya. Wabak COVID-19 ni sebenarnya satu orang kata jalan ataupun ruang lah untuk kita bina inovasi baru, untuk kita cipta peralatan-peralatan yang baru kan, cara yang lebih, macam contohnya kan, kita tengok sebenarnya walaupun lah macam contohnya sistem macam MySejahtera kan, kadang-kadang kita banyak mungkin kita komplain kata kenapa tak update sana, kenapa tak kemas kini sini, tapi kita tak tahu berapa ramai individu ataupun di belakang sana ni yang berkhidmat tu, yang menyebabkan sistem tu berintegrasi cukup baik. Kalau bidang kejuruteraan bioperubatan ni sebenarnya aplikasi MySejahtera ni pun sendiri salah satu daripada bidang kami sebenarnya. Sebab kita nak cuba pastikan semua ni sistem tu berintegrasi, berjalan dengan baik kan. Kita tahu orang ni dah vaksin ke belum kan, orang ni kata ada risiko berada di zon merah dan sebagainya. Jadi sebenarnya satu sistem atau satu integrasi sistem yang baik, dan ini adalah satu yang kita cakap inovasi yang baik untuk membantu masyarakat terutamanya lah. Okey doktor, saya nak tanya sikit lah. Baru-baru ni
teknologi jurutera bioperubatan ini baru-baru saja diberikan pengiktirafan daripada Malaysian Board of Technologists untuk tenaga profesional teknologi perubatan susulan hasil kerja dan kajian daripada COVID-19 ni lah. Jadi nak tanya Prof sendiri pendapat, adakah Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi pemain utama dalam dunia kejuruteraan perubatan ni dan ialah secara langsung atau secara tak langsung membawa pelaburan asing ke dalam negara dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okay. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasihlah kepada Malaysian Board of Technologies kerana mengiktiraf bidang ini sebagai salah satu daripada 24 cabang bidang dalam MBOT sendirilah. Jadi kami semua berasa teruja dan juga rasa terharulah atas pengiktirafan ini dan kita berharap lebih banyaklah kursus-kursus yang boleh ditawarkan dan juga lebih banyak golongan profesional yang boleh dilahirkanlah melalui usaha ini. Berikutan dengan soalan tadi lah berkenaan tentang adakah kita boleh jadi the main player ataupun pemain utama ni, saya lihat sebenarnya Malaysia ni ada ekosistem yang baik. Ekosistem baik maksud saya macam ni, kita ada universiti. Okey, di peringkat kerajaan kita ada universiti dan juga agensi kerajaan. Okey, di peringkat universiti ni kita salah satu kita menghasilkan tenaga kerja lah dari sudut graduan kan, kita buat penyidikan, banyak penyidikan yang kita buat lah. Contohnya yang kata baru ni di UNIMED pun kita ada buat, contohnya nak uji kita nak uji degradasi vaksin lah. Ini memang kami ada di peringkat jabatan saya ada buat lah penyidikan ini. Kemudiannya kita ada agensi kerajaan. Kita ada MDA, Medical Device Authority. Medical Device Authority ni dia adalah penguatkuasa yang melihat tentang peranti-peranti buatan ni adakah menepati kualiti dan sebagainya kan. Sebab sebelum ni bila tak ada MDA ni, orang boleh lambakkan kan, contohnya apa-apa sahaja daripada negara mana-mana tu hantar saja kita boleh import kan sahaja peranti buatan ke Malaysia. Kita tak tahulah benda tu selamat ke tak selamat ke ataupun accurate atau tak kan. Contohnya. Kemudian kita ada pihak yang memantau di situ. Ya, kita ada satu badan sendiri yang boleh memantau daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian kita ada MIDA kan, Malaysian Investment Development Agency. Jadi mereka ni selain mereka ni menggalakkan pelaburan asing untuk bidang kejuruteraan bioperubatan dan juga menggalakkan kewujudan industri baru. Tak boleh nafikan lagi tu SIRIM lah kan. SIRIM mereka banyak menawarkan fasiliti-fasiliti kan untuk industri supaya berkembang dan juga boleh menghasilkan produk baru. Saya nak sambung sikit. Industri adalah salah satu lagi komponen utama dalam bangunkan ekosistem ni lah. Kita ada banyak persatuan-persatuan daripada kalangan industri, contohnya Persatuan Perkilangan Perubatan Peranti, kemudian kita ada AMMI dan juga MMDA lah. Jadi sinergi antara universiti, agensi kerajaan dan juga industri ini penting lah. Penting untuk memacu negara kita untuk menjadi main player dalam bidang ini, insyaAllah. Mungkin Prof, Doktor boleh kongsikan juga apabila kita menyebut berkaitan dengan Lembah Bayo yang mana projek tersebut dibangunkan ataupun diperkenalkan pada tahun 2001, namun projek tersebut terpaksa dihentikan atas faktor-faktor tertentu yang mungkin ada yang ingat, mungkin ada generasi sekarang sudah pun lupa. Jadi pendapat Doktor sendiri, adakah projek Lembah Bayo ini perlu diteruskan kerana Lembah Bayo merupakan satu projek pemangkin kepada inovasi dan juga kajian-kajian teknologi, penyelidikan dan sebagainya berkaitan dengan bioteknologi, bioperubatan dan sebagainya. Jadi adakah Lembah Bayo ini perlu diteruskan ataupun sudah memadai sahaja dengan keberadaan universiti yang mana ataupun mengeluarkan hasil tenaganya daripada graduan-graduan yang keluar daripada universiti ini? Saya suka orang kata mengumpamakan Lembah Bayo ni dengan Mak Kilau macam Siri Upin Ipin dan juga dengan kita ada Ejen Ali, Boboiboy sebenarnya. Macam dahulu kan, kita kalau mungkin tak tahu generasi dia ingat lagi tidak tentang macam dulu kita ada Sang Kancil dan sebagainya kan. Ada Sang Kancil semua tu zaman dulu kan. Lepas tu kita tengok mati kata disebut kan. Tapi bayangkan kemudian tu kita Malaysia boleh menghasilkan filem animasi yang sekarang
bertaraf dunia lah. Dan saya rasa anak-anak saya pun tak tengok dah animasi barat lah. Asyik tengok Upin Ipin buat-buat. Jadi maksudnya memang kita ada potensi lah. Kalau kita ada hub tu, kita ada apa orang kata, potensi untuk mengembangkan lagi. Betul. Jadi Lembah Bayo ni kita nampak, walaupun saya nak umpama macam kartun tadilah. Kita umpama mungkin dia mati sekejap. Tapi dengan kata tadilah ekosistem, kita ada individu-individu yang berkeupayaan, insya-Allah dia boleh hidup semula. Dan saya haraplah kita industri peranti perubatan ni akan jadi sama macam Mat Kilau nantilah. Bangkit semula nanti, insya-Allah lah. Alright. Baiklah, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, mungkin doktor ada sedikit kata-kata ataupun harapan lah mungkin pada anak-anak muda graduan yang akan datang dalam bidang kejuruteraan bioperubatan ni. Okey, untuk pengetahuan teman sekali yang mungkin masih mencari arah kan, di mana mereka nak bekerja atau memilih bidang bioperubatan ni sebenarnya banyak peluang, dan juga banyak, kita pun di UNIMED ni antara kursus yang popular, antara top, saya boleh katakan top 3 lah yang selalunya penuh. Jadi maknanya demand tu ataupun demand tu banyak sebenarnya untuk kursus akan ada, memang akan ada lah di masa akan depan. ada, sentiasa ada, insya-Allah. Cuma tahu dengan tak tahu saja. Okeylah, terima kasih Prof Doktor kerana sudi meluangkan masa untuk berbincang berkenaan topik kejuruteraan bioperubatan. Jadi diharapkan mungkin di masa hadapan lebih lagi graduan-graduan akan dihasilkan dalam bidang ini dan meningkatkan pelaburan, meningkatkan ekonomi negara. Ya, pastinya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bioperubatan ini. Betul tu, Izu. Dan Pashal, lepas ni kita nak berehat seketika, tapi ada benda yang kita nak kongsikan berkaitan dengan Syria. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, segalanya sentosa. Masih bersama dengan kami, saya Izu Yusof. Saya Pasha Rahim. Dan kepada anda yang sedang bersama dengan kita, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk ikuti kita punya kesemua platform media sosial. Kita ada apa, Pasha? Betul tu. Kita ada Instagram kami pertama, Bernama TV Official, laman Facebook dan juga Twitter Bernama TV, dan juga di saluran Astro 502, 121 My Freeview dan juga 631 Unify TV. Pada masa yang sama, YouTube dan Facebook Live juga ya. Jadi di mana-mana saja anda berada, bolehlah menyaksikan Apa Khabar Malaysia secara langsung. Betul. Dan Pasha, sekejap lagi kita nak bersama dengan tetamu yang mana satu orang kata man behind the scene yang bertanggungjawab dalam menjadikan Malaysia terbentuknya fenomena itu. Tapi fenomena apa benda tu? Jadi kita akan bagi tahu. Tapi sebelum tu kita nak bersama-sama dengan rakan koresponden kita yang mana saya fahamkan beliau berada di Syria untuk lebih kurang dalam 4 ke 6 hari macam tu untuk kerja-kerja misi kemanusiaan di sana. Untuk melihat bagaimana situasinya, kita saksikan dahulu. Saya kini berada di Al-Bab, Syria, mengikuti misi kemanusiaan My Care Econ Safe ke negara ini selama 6 hari. Di belakang saya adalah kesan runtuhan atau kesan berdelan bom oleh yang terkena madrasah oleh akibat serangan rejim Bashar al-Assad ketika perang tidak lama dulu. Jadi di depan sini ada asrama baru yang di bawah Yayasan Atta yang sedang dibangunkan bagi menempatkan kanak-kanak atau pelajar ini. Jadi dalam misi kemanusiaan kali ini, pelbagai aktiviti atau misi kemanusiaan terutamanya kepada pelarian dalam negara telah dijalankan, antaranya sumbangan makanan, makanan panas, barangan alat tulis kepada kanak-kanak dan lain-lain lagi. Terlalu banyak kesan kekejaman rejim Bashar al-Assad
yang dilihat ketika menjejakkan kaki di 3 bandar iaitu Azaz, Jarablus dan Albab. Bagaimanapun betapa berat derita mereka, senyuman tidak pernah lekang dari wajah mereka. Misi kemanusiaan 6 hari ke Syria memperlihatkan bagaimana pelarian dalam negara menjalani hidup mereka sendiri dalam keadaan serba kekurangan. MyCare dan Ekonsif bersama rakan strategik Yayasan Atap turun padang menyampaikan sumbangan berbentuk wang tunai. Selain itu, turut menyantuni warga Syria di sekitar bandar-bandar tersebut. Saya kini berada di salah satu kawasan di mana aktiviti ekonomi tertumpu di sini. Selepas ini, saya akan berangkat pulang ke Gaziantep dan kemudiannya ke Istanbul sekaligus mengakhiri misi kemanusiaan kali ini. Peribadinya, ia adalah satu pengalaman yang sangat menginsafkan saya dan saya harap ramai lagi di luar sana akan mengambil iktibar daripada misi kemanusiaan kali ini. Saya Nubaizwa Basri melaporkan dari Albab, Syria untuk Bernama. Baik, begitulah tadi laporan yang disediakan oleh wartawan kita yang berada di Syria selama 6 hari untuk misi kemanusiaan menjelang Hari Raya Aidiladha yang akan disambut kalau di Malaysia 10 Julai nanti. Jadi begitulah suasananya yang dapat kita lihat. Kalau kita menyebut sahaja berkaitan dengan Syria, begitulah suasananya, tidak akan berpisah, tidak akan lari dengan kekejaman rejim Bashar al-Assad. Betul tu. Baiklah, kita beralih pula ke topik kita yang seterusnya. Kita ada tetamu-tetamu khas yang telah diundang ke studio pada hari ini. Berkenaan fenomena yang you sebut tadi tu, fenomena panas yang telah melanda negara Malaysia sekarang ni. Betul. Kalau sebelum ni kita ada Top Gun Maverick. So sekarang ini yang sedang hangat di Malaysia tentunya filem Mat Kilau. Jadi bersama-sama dengan kita di set Apa Khabar Malaysia, kita ada 2 orang tetamu, iaitu yang pertamanya Encik Syahrudin Mat Dali selaku penulis skrip asal dan juga penerbit filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Apa khabar Encik Syahrudin? Baik, alhamdulillah. Baik, seterusnya kita ada juga tetamu yang kedua. Siapa dia, Pasha? Ya, kita juga ada Ali Karimi Abdul Rahman, pelakon yang memegang watak Brahim, iaitu adik kepada Mat Kilau. Apa khabar? Selamat datang ke set kita hari ini. Saya rasa tercabar yang Tuan Syahrudin pakai songkok, yang Encik Ali pakai apa ni? Tanjak. Saya tak pakai apa-apa ni. Kenapa pula tak berbaju Melayu pada hari ini? Dia plan asal nak pakai baju Melayu, tapi sebabkan pagi tadi hujan, saya tak boleh lah. Alasan, justru alasan. Baiklah, hari ini kita akan bercakap tentang filem Mat Kilau yang memang sekarang ini tengah panas lah menjadi fenomena dan tak pernah kita lihat. Kutipan box office setakat semalam 49 juta dalam masa 12 hari sejak mula ditayangkan pada 23 Jun. Betul kan? Betul. Jadi kita bersama penulis skrip, kita nak ceritalah apa, kita nak tanyalah apa mungkin inspirasi di sebalik menulis cerita Mat Kilau ni. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah pada Apa Khabar Malaysia kerana menjemput kami studio Kembara. Sebenarnya yang inspire ni ialah kerana saya dan juga Tuan Haji Abdul Rahman, kita ni adik-beradik memang daripada dulu kita sentiasa mengikuti dan juga cuba menyumbang sesuatu untuk meningkatkan jati diri lah. Mudah kita ada aktiviti-aktiviti NGO yang kita buat ni. Jadi itu sebenarnya adalah awal daripada yang menginspirasikan kita punya kerja yang kita buat seterusnya lah dalam apa sahaja, sama ada perniagaan, kita ada perjuangan yang kita cuba tanamkan. Jadi sehingga kita rasa bahawa kita kena buat sesuatu berskala besar lah. Jadi berskala besar ni yang bersifat lebih ramai lagi bangsa kita, mana terutama orang Melayu kita dan rakyat Malaysia, supaya mereka ni dapat disedarkan, ditingkatkan jati diri mereka. Ada rasa kemuliaan dalam diri, ada rasa bahawa harga diri, kemudian keberanian, tidak ada sifat mengalah dan sebagainya. Jadi ini semuanya inspire kita lah. Jadi dengan apa yang berlaku, contoh macam kita tadi, kita lihat di Syria dan sebagainya, itu sebenarnya menjadikan kita rasa bahawa kita rasa terpanggil dan kita kena buat secepatnya mungkin. Jadi itu adalah usaha kita. Sebab itu saya katakan bahawa filem ini bukan senang. Nak buat filem ni, industri ni sesuatu yang agak asing bagi kita. Tapi kita kena beranikan dirilah. Jadi itulah sebenarnya yang inspire kita untuk meneruskan niat ni.
Dan saya dapat lihat Pasha, kesan daripada filem Mat Kilau ini yang mana semua golongan, tak kira muda ataupun tua, kita dapat lihat dia punya vibe dia tu. Masuk je panggung tu, keluar, lepas ni aku nak pakai busana. Datang kali kedua. Nak jadi pendekar semuanya. Tapi itulah sejarah asal usulnya. Kita kena tahu apabila berkaitan dengan Mat Kilau ini, banyak sejarah-sejarah yang sebelum ni orang tak tahu, tapi selepas melihat filem Mat Kilau ini, kita dapat lihat fenomenanya banyak sebenarnya. Bukan sahaja berkaitan dengan penerangan sejarah, tapi juga berkaitan dengan pakaian tradisional itu diperkenalkan lagi kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, Jadi terutamanya kita nak mendidik lah generasi muda terutamanya kan. Jadi kita nak beralih pula kepada pelakonnya. Betul. Kita cakap pasal sejarah, itu kita simpan dulu. Ini kita berbalik kepada pelakonnya pula, itu Encik Ali. Baik. Yalah, kita dah tahu dah memang barisan pelakon dalam filem Mat Kilau ni hebat-hebat semuanya, nama-nama yang besar dalam industri. Jadi untuk Ali sendiri memegang watak sebagai Ibrahim, mungkin boleh ceritakan cabaran ataupun bagaimana you mentafsirkan skrip yang telah ditulis oleh penulis skrip untuk mengeluarkan watak Ibrahim tu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Saya memang, ini adalah filem pertama kali saya. Saya tak pernah berlakon lagi sebelum ni. Jadi bila dapat kepercayaan untuk berlakon ni, saya sangat teruja lah. Dan persediaan yang saya buat memang alhamdulillah saya rasa belum cukup, tapi saya rasa bersedia untuk deliver dalam lakonan lah. Jadi cabaran dia memang bila masuk set tu jumpa dengan pelakon-pelakon yang famous, Dato' Adi, Fatami, John Ashari, Ahmad Beto, Ayah Wan Nafisu, semua legend-legend kan. Jadi bila jumpa memang berdebar lah, tapi dia orang sangat-sangat humble dan sangat supportive. Bantu saya, kata tenang tadi, kalau dalam set tu dapat saya gugup ke, dia bagi nasihat dan sebagainya. Jadi membuatkan saya rasa lebih tenang dan membantu saya untuk dalam berlakon lah. Dapat pula dengan Yayan Nurihan, pelakon antarabangsa Hollywood dari Indonesia. Dia pun sangat-sangat supportive lah. Saya sangat syukur lah bersama dengan pasukan tim filem Mat Kilau ni lah. Dari segi mungkin boleh cerita sikit lah dari segi persediaan kan, sebab Mat Kilau ni berdasarkan cerita sejarah, so tak sikit banyak kena ada mungkin ilmu dan jadi dari segi persediaan tu untuk menjiwai watak sebagai Ibrahim tu, apa yang Ali buatlah untuk preparation. Okey, macam saya ada buat beberapa kajian lah, cek lah. Ibrahim memang adalah satu watak yang benar lah. Adik Mat Kilau, Teh Ibrahim asalnya. Dan tapi di dalam sejarah tak banyak berceritakan tentang dia. Jadi untuk dalam filem ni saya bertanya dengan penulis skrip, saya dengan pengarah, saya nak bawa macam mana kan. Jadi dia kata bawa secara santai dan dia tidak perlu menunjukkan satu karakter yang sangat spesifik kepada Teh Ibrahim itu sendiri, sebab tak ada siapa yang pada masa ini masih hidup yang kenal dengan dia. Jadi bawa secara yang boleh membawa orang inspirasi sebagai seorang pejuang, pahlawan dengan niat untuk mempertahankan tanah air daripada penjajah. Jadi sangat jelas dia punya direction tu, jadi saya bawa ke arah situlah. Itu sajalah. Jadi dekat situ pentingnya, walaupun sebagai pelakon itu sendiri perlunya melakukan kajian Pasha untuk memastikan watak sesuatu karakter itu dapat ditonjolkan. Baiklah. Okey, kita ada banyak lagi soalan-soalan yang kita nak ajukan kepada tetamu kita berkenaan filem Mat Kilau, tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dalam kalangan manusia ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggungjawab membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu, Kilau. We will continue to pressure them until they give their lands to us. Do not forget, East Coast is our new mission. Orang-orang British nak mula tunjuk pedang. Tanah Melayu dalam bahaya. Apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Penjajah Inggris ke barat dan segala tali barut harus diperang habis-habisan. Bersumpahlah seutuhnya. Biar aku gugur pertahanan hak.
daripada melihat anak ayahku di lapar penjajah. Berhenti! Bumi tanah Pahang ini adalah bumi yang berdaulat. Salahkan bangsa kita sendiri kerana memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita ni. Lihat dan saksikanlah kebangkitan anak Melayu. Kacau! Amal gila! Allahu Akbar! Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan dengan kutipan hasil jualannya 49 juta. Selepas melihat trailer tu Pasha, saya rasa balik ni nak tengok kali kedua. Kena repeat. Ya, kena. Sebab saya memang suka filem-filem bertemakan epic, biografi, period films tu memang favourite saya lah. So memang saya tengok trailer ni dan macam okey, mesti tengok. Katalah tak tengok lagi. Kita kena repeat sama-sama ni. Baik, Pasha, kita tak nak berlengah lagi. Kita nak bersama dengan tetamu kita untuk perkembangan seterusnya berkaitan dengan Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan ni. Mungkin kita mulakan dengan Cik Syarudin sendiri. Bagaimana ataupun apakah yang menyebabkan Mat Kilau ini menjadi subjek utama untuk ditonjolkan kepada masyarakat pada masa ini? Ya, kita sebenarnya mesti bawa satu hero ke dalam masyarakat kita, sebab kita dah tak boleh nak lengah-lengah lagi, sebab masyarakat kita dia dah teruja dengan hero-hero yang dari bukan dari kalangan bangsa kita, daripada negara kita. Jadi itu menyebabkan akhirnya kita akan terabai pada kita punya hero sendiri. Jadi kita perlukan satu tokoh yang kita rasa lebih mudah kita terima, dan kita ada dokumen dia. Jadi kita rasa Mat Kilau adalah yang terbaik sekali, kerana Mat Kilau pernah muncul, dan Mat Kilau juga ada dokumen-dokumen dia, dan dia pengesahan dia semua, dan juga dokumen British berkenaan dengan kesan-kesan yang telah dilakukan oleh Mat Kilau terhadap British. Jadi itu semua saya rasa sangat relevan dan sangat dekat di hati kita. Jadi saya rasa Mat Kilau ramai lah, hampir separuh rakyat Malaysia dia tahu tentang Mat Kilau. Jadi saya rasa tokoh Mat Kilau adalah yang paling layak untuk kita tampilkan. Belajar dalam topik sejarah, ingat lagi tak fasa belajar. Tapi kalau kita melihat kembali kepada sejarah Mat Kilau ini, kalau dahulunya dia dikatakan telah pun meninggal, akan tetapi muncul pula sejarah baru bahawa yang meninggal itu bukanlah dia, tetapi batang pisang yang diletakkan untuk menggantikan dia lari daripada British pada masa itu. Jadi dia membuat kemunculan kembali, buat comeback balik. Jadi dekat situ ada sejarah baru di negara kita yang untuk pentingnya untuk kita pelajari. Jadi kita nak tanya kepada pelakon Encik Ali, mungkin apabila sudah berlakon dengan barisan-barisan otai, pelakon-pelakon otai seperti kita ada Beto Kushairi, kita ada Fatah Amin, bagaimana perasaan itu untuk duduk satu level dengan mereka, memandangkan Encik Ali sendiri merupakan pelakon yang baru menceburkan diri dalam bidang lakonan ini? Bagaimana nak duduk satu level dengan mereka? Bercakap tentang nak duduk selevel, saya rasa memang masih jauh lagi lah. Dan usaha saya untuk next ni adalah saya kena tingkatkan lagi saya dalam lakonan, dan saya kena banyakkan lagi pengalaman lain. Kalau nak cakap tentang offer lain tu, alhamdulillah dah ada mula offer, tapi saya perlu persiapkan diri lagi lah. Untuk filem ni saya tak pasti respon daripada penonton macam mana, tapi saya harap boleh menerimalah hasil lakonan saya tu. Tapi untuk masa depan saya perlu pertingkatkan lagi saya punya bidang lakonan sajalah. Ya. Jadi untuk Ali sendiri, ialah bila mula masuk set penggambaran tu mungkin tak tahu lagi macam mana respon ataupun reaksi penonton terhadap filem kan. Sekarang ni filem tu dah jadi meletup. Did you expect that to happen? Saya tak expect. Pada waktu nak shooting tu saya fokus untuk saya nak sampaikan yang terbaik saja. Saya betulkan niat, saya rasa ini adalah filem perjuangan. Dan mesej-mesej yang ada tu sangat syarat dengan sangat baik. Jadi tujuan saya masuk pun memang untuk nak menyampaikan mesej yang baik. Atas semangat saya pun suka minat dengan silat, dengan sejarah. Jadi saya nak buat yang terbaik itu saja. Tak fikir yang meletup ke tu, saya tak fikir lagi. Niat itu yang paling penting, Pasha. Niat lakukan yang terbaik. Famous tak famous, belakang cerita. Betul. Okey, kita nak tanya ni lah Tuan Syarudin. Tadi kita ada borak-borak sikit pasal pengakhiran filem Mat Kilau tadi kan. Ramai netizen di luar sana yang mengatakan bila dia tengok ending tu, tengok pengakhiran filem tu, rasa-rasa macam akan ada sequel Mat Kilau. Betul ke tak?
Betul, ya, memang betul. Sebenarnya kalau kita tengok pada cerita Mak Kilau ni di Pawagam, dia sebenarnya adalah awal perjuangan Mak Kilau. Sebab itu tajuk dia Kebangkitan Pahlawan. Maknanya kenapa dia bangkit. Sebab kita tidak tahu kenapa seseorang hero ni dia bangkit. Kita buat tuduhan-tuduhan yang kita tidak ada fakta, dan mulalah kita kata sebab cukai lah, sebab hak mereka telah hak seorang pembesar telah diambil. Tapi sebenarnya bukan, ya. Sebenarnya kebangkitan dia Mak Kilau ini adalah kerana masyarakat pada masa itu, orang Melayu di Pahang mencari-cari, menanti-nanti seorang hero bangkit untuk mempertahankan hak mereka, iaitu hak dari segi akidah, ya. Kemudian hak dari segi menjaga bangsa, ya. Dan juga hak untuk memerintah cara kita. Tetapi hak itu telah dirampas oleh British, ya. Dan kemudian bukan itu saja, tapi hasil bumi, ya. Mereka datang tu bukan datang kerana sekadar nak mentadbir dan sebagainya, kerana nak nak bawa mereka punya sistem lebih baik, tapi sebenarnya mereka mengorek ataupun mengambil hasil bumi, ya, emas, dan di Pahang, ya, di Jerantut masa itu. Jadi itu adalah sesuatu yang mesti kita dedahkan supaya mereka faham bahawa kebangkitan, sebab kita orang Melayu ni sebenarnya bukan senang kita nak kita ni banyak adab dia, kan. Kita nak melawan, kita ni menjaga banyak adab, tapi kenapa seorang itu dia sudah tidak boleh lagi melengah-lengahkan lagi, mesti kerana ada sesuatu sebab. Betul. Dan melepasi tahap kesabaran tu, kan. Ya, jadi itulah sebenarnya yang berlaku pada masa itu. Jadi kita nak dedahkan dalam filem ini sebenarnya bahawa masyarakat pada masa itu, orang Melayu utamanya, sedang menanti-nanti, kan, kemunculan seorang yang boleh membela mereka. Jadi sila Pasha. Taklah, itulah kita nak cakaplah pasal filem Mak Kilau ni, betapa pentingnya mesej, sehingga kan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri pun telah bertitah agar filem Mak Kilau ni kita ambil iktibar dan ambil teladannya daripada filem ni. Jadi menjadi pengajaran untuk kita menguatkan jati diri, menaikkan semangat nasionalisme dan juga semangat patriotisme. Kita nak masuk bulan merdeka dah. Sebab itu sebenarnya dia punya intipati, iaitu kekuatan kita adalah bila kita bersatu, ya. Jadi supaya kita tidak menjadi seperti negara macam Syria yang kita tunjuk tadi dan sebagainya, negara-negara lain. Kekuatan ini kita kena jaga. Iaitu kita kena bersatu, kita ketepikan segala kepentingan-kepentingan yang lain tu kita kena anggap ini. Kalau kita tak ada yang ini, maka kita lemah. Kan? Jadi itulah yang kata-kata yang selalu diungkap oleh Mak Kilau, takkan hilang Melayu di muka bumi. Jadi dalam filem ini kita dedahkan, ya. Maknanya bagaimana Mak Kilau dia menyatukan orang Melayu untuk bangkit mempertahankan bangsa. Pasal sebenarnya kita banyak lagi nak sembang pasal filem Mak Kilau, tapi kekangan masa ni. Rajak sangat sembang sampai dah tak sedar, dah sampai penghujung segmen dah. Ya. Dan insyaAllah lepas ni kita akan cuba dapatkan lagi respon untuk sequel kedua daripada penulis dan juga pelakon. Jadi mungkin kata-kata akhir ada mungkin nak disampaikan oleh Tuan Syahrudin, 30 saat mungkin ada apa-apa. Okey, saya mengucap terima kasih lah pada seluruh rakyat Malaysia kerana menyambut filem ini dengan baik dan terus menyokong kita. Dan saya sebenarnya bagi mereka yang berminat untuk ikuti, maknanya berkenaan Mak Kilau ni, sebenarnya novel ini sebenarnya dapat menceritakan daripada Mak Kilau, daripada muda dia sehinggalah ke babak yang peperangan tersebut. Jadi boleh lebih detail lah dalam novel ini. Novel ni tulisan Cik Syahrudin sendiri, ya? Saya dan juga Ramlah Rashid, iaitu Pahlawan Bertakhta di Hati. Baiklah, kita sudah pun sampai ke akhir rancangan Apa Khabar Malaysia pada hari ini, Izu. Betul. Dan sebenarnya kita nak bercakap lebih banyak lagi, jadi tak sempat kita nak sembang lebih banyak. Tapi itulah, apa boleh buat kekangan masa yang tak mengizinkan. Betul tu. Baiklah, kita ucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada Tuan Syahrudin dan juga Ali kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk membicarakan tentang topik filem Mak Kilau ni. Harapnya kita akan datang sekali lagi, ya. Dan jangan lupa pada malam ini kita akan ada satu program julung kali yang akan disiarkan, iaitu Franchise 3i yang akan bermula pada malam ini, Rabu. Setiap hari Rabu akan bersiaran di Bernama TV bermula jam 8.30 malam. Jadi setakat itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Dah macam-macam topik yang kita bincangkan. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama dengan Apa Khabar Malaysia pada esok bersama dengan rakan tugas yang lain. Bersama saya Izu Yusof dan saya Pasha Rahib. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye.
Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.